أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam episod yang amat istimewa pada hari ini, memulakan perkongsian ulang kaji kita selepas kita membaca daripada 8 Jun 2020 daripada juz yang pertama daripada suratul Fatihah. Kita mulakan dengan halaman yang kedua surah Al-Baqarah, dan kemudian kita terus membaca daripada Al-Quran sebagai kalamullah yang kita ingin terus mendalami, memahami dan juga ingin mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Dan pada hari ini kita memulakan sesi ulang kaji kita selama sebanyak 10 juzuk ini. Kita mulakan bersama dengan penasihat pegawai penyelidik di Yayasan Warisan Umat Ikhlas sebagai think tank, sebagai pemikir di dalam My Quran Time, Al-Fadil Ustaz Safri Muhammad Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan juga Ustaz Tirmizi, apa khabar? Alhamdulillah. Kita memulakan Ustaz hari ini ya, sesi ulang kaji kita. Kita tidak pergi kepada halaman baru bersama tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang mungkin nak tanya hari ini muka surat 202 ke? Bukan. Hari ini kita berehat sebentar ya, selama beberapa hari ke depan ini kita nak lihat balik semula 10 juzuk yang telah kita baca, agar ia menjadi sumber untuk kita memahami, membuat persediaan Ramadan yang sudah tidak lama lagi, sekitar 20 hari lebih sahaja. Dan kita harapkan 10 juzuk ini sebagai bekalan. Ada yang kata bahawa saya nak siapkan 30 juzuk, tak apa, yang sudah bersiap 30 juzuk silakan. Tetapi bagi yang mendalami, mengikuti daripada 8 Jun yang lepas ya, kita sama-sama membaca sedikit, satu halaman demi satu halaman, dan kita sudah pun selesai dengan 201 halaman sebanyak 10 juzuk. Dan pada hari ini kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Safri untuk memulakan perkongsian kita ya, bagaimana perasaan Ustaz sebagai pengkaji ya di My Quran Time ini, yang membuat kajian, memantau pada setiap kali episod ya, memastikan bahawa apa yang disampaikan dan isinya itu pengalaman sepanjang sehingga 16 Mac semalam Ustaz ya. Mungkin boleh kongsikan untuk kita sama-sama maklumkan kepada tuan-tuan bahawa My Quran Time bukanlah bersama saya sahaja, Ustaz Tirmizi ataupun Ustaz Tarmizi, tetapi ada think tank dan juga ada juru kamera ya, producer yang bertungkus lumus di belakang yang buat kerja sebelum live dan juga semasa live dan selepas live ya. 4 jam satu hari memerlukan kerja kuat, dan kita doakan kesihatan kepada semua pasukan My Quran Time yang akan terus bersama tuan-tuan insya-Allah. Jadi silakan pada Ustaz Safri berkongsi pengalaman hampir selama setahun ini. Silakan Ustaz. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita sudah sampai ke juzuk yang ke-10 Ustaz. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi dan Tuan Fazrul. Alhamdulillah, sangat-sangat tidak terasa bahawasanya sudah sampai hampir nak dekat setahun sudah. Kita dah sampai juzuk yang ke-10.
Alhamdulillah sangat memberikan sesuatu perkara yang istimewa dalam kehidupan kita. Kita dapat menelusuri daripada muka surat pertama dah sampai muka surat 201. Subhanallah Ustaz, tidak terhingga hebatnya. Dan kami daripada tim salah satu daripada think tank My Quran Time ini banyak mendapatkan sesuatu perkara yang belum kami dapatkan. Artinya setelah kami mengkaji Al-Quran, setelah kami membuat satu konten dan sebagainya, bahawasanya ia adalah satu pengalaman yang sangat hebat bagi kami. Satu pengalaman, mungkin ini adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menghadapi satu kematian atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bergelut dengan Al-Quran, mengkaji beberapa tafsir Al-Quran, Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, As-Sa'di dan Al-Baghawi dan sebagainya. Jadi ia adalah satu pengalaman yang sangat hebat Ustaz. Satu pengalaman yang terukir dalam satu kenangan dah sampai muka surat 201. Tapi adakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sampai khatam Al-Quran Ustaz? Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri ya. Ustaz ketika memulakan kajian katanya tidur pun tak berapa panjang Ustaz ya. Yang awalnya kalau di Malaysia Quran Time ya, mungkin itulah yang saya alami. Kemudian disambung oleh Ustaz Safri ya, berinteraksi dengan pelbagai tafsir yang ada, dan bila Ustaz dah kurang tidur tu saya boleh tidur lebih sikitlah. Okey, untuk sama-sama menyampaikan kandungan daripada Al-Quran pada setiap halaman ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ingin memulakan ya, mengulang kaji balik semula kepada Al-Quran 10 juzuk yang telah kita pelajari, dan salah satu unsur penting adalah kita mengenal kepada ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, agar tuan-tuan yang mungkin ada yang tertinggal ataupun ada pertanyaan-pertanyaan ataupun baru sahaja mengikuti My Quran Time, kita dapat tahu, dapat perspektif tentang apakah ilmu-ilmu Quran yang penting kita maklumi, selain daripada kita terus masuk ke dalam lautan Al-Quran yang penuh dengan permata-permata indah yang kita ambil sedikit demi sedikit pada setiap hari pada My Quran Time jam 12 tengah hari, berulang pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita mengucapkan ribuan terima kasih ya, tahniah, kita doakan sama-sama kepada Mufas terus diberkati oleh Allah Subhanahu taala di dunia sampailah ke akhirat sana ya, ahli keluarga yang menaja, yang membawakan program ini. Dan sudah tentunya kita ingin melihat pada peringkat awal ini Ustaz, ada 9 surah yang sudah kita ikuti. Surah pertama, tuan-tuan yang di rumah masih ingat lagi, surah Fatihah. Kan. Surah kedua, kalau kita dah ingat 286 ayat, surah Al-Baqarah. Surah ketiga, surah Ali Imran. Surah keempat, surah An-Nisa. Kelima, Al-Maidah. 6, Al-An'am. Ketujuh, Al-A'raf. Ke-8, Al-Anfal. Dan ke-9, surah At-Taubah. Belum selesai lagi kerana kita berhenti dahulu pada juz yang ke-10. Dan surah At-Taubah ni kira macam puncak Ustaz ya. Dia punya puncak perjuangan itu pada juz 10. Lepas tu kita berhenti kejap agar mungkin ada yang terkejut bila dia ikut surah At-Taubah terus dia tengok ada pasal peperangan tentang garangnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang munafik, tetapi sebenarnya di sebalik itu ialah ayat-ayat surah-surah yang ada. Yang itu yang kita nak bincangkan, nama surah Ustaz ya. Nama surah ini sebenarnya siapa yang bagi? Nabi yang bagi ke, sahabat yang bagi ke, ataupun kita pun boleh bagi nama surah ni kalau rasa nak memudahkan lagi ingatan kita. Macam mana tu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, satu pertanyaan yang sangat hebat dalam kajian ilmu Al-Quran. Sesungguhnya nama-nama surah itu adalah amrun tauqifiyun, artinya telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran dari Imam Tabari, beliau mengatakan li suwaril Quran asmaun sammaha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran terdapat surah-surah yang namanya telah dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surah Al-Fatihah Ummul Kitab,
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan surah Al-Baqarah Zahrawain, iaitu Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surah Al-Kahfi, man qara'a suratul kahfi min fi lailatil jum'atin adha'a lahu min maqamihi ila baitil atiq, al-fima makna. Jadi nama-nama surah ini adalah telah dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah salah satu amrun tauqifi, dan begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran di Imam As-Suyuti. Beliau juga mengatakan bahwasanya surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran ini telah dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap surah di dalam Al-Quran ini sudah dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberitahu kepada para sahabat. Jadi Ustaz, bila bercakap tentang surah Al-Baqarah diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun surah Al-Fatihah, tapi ada juga nama lain pada surah Al-Fatihah kita bincang dulu 9 surah lah. Surah At-Taubah ada nama lain Bara'ah. Itu juga diberikan oleh sahabat ke, nabi ke, ataupun macam mana tu? Okey. Kalau dalam nama-nama surah selain daripada nama surah yang kita tengok di dalam mushaf kita ni, seperti surah Taubah ada nama Bara'ah. Ada lagi namakan, Imam Sa'adi mengatakan Al-Fadhihah. Fadhihah artinya apa? Membuka sesuatu aib, membongkar sesuatu aib. Itu je sebut dalam surah At-Taubah itu tentang orang sifat munafik. Jadi nama-nama ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi seorang ulama ataupun pada para tabi'in untuk mengenal pasti surah ini ada nama lain. Seperti surah Al-Mulk, Nabi namakan surah Al-Mulk, tetapi ada para ulama mengatakan ada dinamakan Mani'ah, Munjiyah, dan itu adalah nama-nama yang diberikan oleh para ulama, tetapi nama-nama itu sesuai dengan apa yang mereka fahami tentang makna daripada isi kandungan daripada surah tersebut. Okey, baik. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri mencerahkan kepada kita. Jadi pada kali ini kita sudah pun tadi membaca surah Al-Fatihah yang menjadi induk Ummul Quran Ummul Quran. Ada orang kata Ummul Kitab, ada orang kata Ummul Quran. Ummul Quran. Dua-dua betul ke atau macam mana? Dua-dua boleh Ustaz Okey, jadi Ummul Quran, Ummul Kitab, dan diikuti dengan surah yang kedua, surah Al-Baqarah yang panjang Ustaz 286 ayat, sekitar 3 juzuk ada di dalam surah ini. Dan Ustaz Tirmizi sebentar tadi pun sudah bacakan. Kita mungkin nak membaca sekali lagi Ustaz sebagai peringatan. Kalau kita perasan dalam surah At-Taubah itu Allah banyak menceritakan tentang munafik. Jadi kalau kita baca daripada ayat nombor 8, 9, 10 tiga ayat ini adalah sebahagian daripada ayat yang menceritakan tentang kumpulan ketiga. Kumpulan pertama hati yang hidup ayat 1 sampai 5. Hati yang mati adalah ayat 6 dan 7. Dan hati yang sakit ini pada ayat yang ke-8, 9, 10 hingga 20. Jadi kita baca dahulu dipimpin Ustaz Tirmizi pada ayat nombor 8, 9 dan 10 agar kita jelas bahawa sebenarnya berkali-kali Allah mengingatkan tentang sifat orang yang munafik agar kita terjauh daripada perkara tersebut. Dan kalau ada dalam masyarakat, kita tahu yang dicadangkan di dalam surah At-Taubah ialah kita kena berjaga-jaga, kena semak psikologi, sosiologi bagaimana menguruskannya, kerana mereka ini berada di sekitar kita dan khuatir kita juga adalah sebahagian daripadanya. Jadi peringatan ini yang kita ingin ambil, ulang kaji pada ayat 8, 9 dan juga 10 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Tuan Fazrul dan juga tetamu kita Ustaz Safri. Alhamdulillah kita berada pada pembukaan. Untuk, perasmian untuk ulang kaji lah. Jadi bila saya tengok ulang kaji macam ni, saya teringatlah dengan orang kata macam mana para sahabat belajar Quran dahulu kan. Mereka tidak tergesa-gesa sangat kan. Mereka belajar beberapa ayat dahulu Nabi SAW, mereka faham betul maknanya dan mereka beramal. Maknanya kita walaupun tak ikut secara 100% itu, tapi sesi ulang kaji ni memberikan kepada kita peluang dan ruang lah untuk dapat kita kembali melihat balik ayat-ayat tersebut, dan mungkin ada ayat terlepas pandang dan sebagainya kan, kita boleh ulang kaji balik. Maka saya rasa salah satu perkara yang sangat bagus. Kalau kita belajar dulu pun macam tu juga, dah habis muqarrar tu rasa lega sebab dapat ulang kaji tak tambah, tak menambah lagi beban, tapi kita ulang kaji dia lebih relax sikit. Alhamdulillah. Baik, kita baca pada ayat 8, 9 dan 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil
بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat yang ke-8, dan di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Inilah daripada ayat nombor 8 menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang ada penyakit, ya. Allah menyatakan mereka ini pada ayat 9, mereka hendak menipu Allah, mereka ingin mempersendakan Allah, tetapi dan juga orang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sedar. Mereka tak sedar apa yang berlaku dalam hati mereka, ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang pedih kerana berdusta. Jadi ustaz, mungkin dalam 3 ayat ini dia berkali-kali diulang sepanjang 10 juzuk ini yang kita dah belajar, termasuk dalam surah At-Taubah itu puncaknya itu di mana selain daripada ada surah lain lah, surah Al-Munafiqun kan di dalam Al-Quran. Macam mana kita berinteraksi dengan ayat-ayat munafik ini? Kan pasal apa? Pasal bila dah faham itu, dia sama ada kadang-kadang dia tengok orang lain, ya, dan juga kita tengok dalam diri kita. Tapi macam mana cara yang terbaik, cara Nabi berinteraksi dengan ayat-ayat ini, para sahabat, agar kita betul-betul memahami disiplin ketika membaca tadabbur Al-Quran ini dan tak tersilap dalam berinteraksi. Silakan Ustaz. Di dalam surah Al-Baqarah sangat indah. Pada ayat yang pertama hingga 5 itu menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman. 5 ayat saja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang kafir pada ayat 6 dan ke-7. Kemudian dan seterusnya banyak cerita tentang orang-orang munafik. Sebab salah satu dia adalah orang munafik ini adalah ibaratkan duri dalam daging. Dia mengaku keimanan di mulut dia, tetapi hati dia di mulut dia mengaku keislaman, tetapi hati dia penuh dengan kedengkian, hasad dan sebagainya. Kemuncak dia Allah Subhanahu Wa Taala bongkar sifat mereka ini di dalam surah At-Taubah. Tetapi bagaimana cara kita berhadapan tentang ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tentang kita harus waspada terhadap orang munafik? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang munafik, salah satu dia sifat akhlak terpuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menuding jari bahwasanya awak munafik, awak ini tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya waspada. Artinya berhati-hati dengan orang-orang munafik ini tersebut. Sebab apa? Mereka ini adalah memberikan banyak penyakit dalam perjuangan Nabi. Itu muka sebut dalam surah Taubah tu, Ustaz kan? Mereka itu dihalang untuk ikut pergi bersama Nabi. Halangan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab banyak sebab. Artinya bila mereka itu ikut serta bersama Nabi dalam peperangan, mereka akan membuat sesuatu perkara sehingga tentera-tentera pejuang lain rasa gelisah, takut dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Tetapi bila sebagai salah satu motivasi dalam kehidupan kita, bila kita berjumpa dengan ayat munafik, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jangan dijadikan seperti orang-orang yang munafik. Bila berjumpa sebagai panduan dalam kehidupan kita, bila jumpa dengan orang ayat-ayat munafik, dan Allah sebutkan satu nama dalam surah Al-Quran, surah Al-Munafiq. Artinya sifat ini adalah sifat yang merusingkan umat Islam sehingga boleh menyebabkan satu kehancuran dalam
perjuangan Islam. Dalam peperangan Tabuk kan Allah Subhanahu Wa Taala halang mereka untuk pergi berperang. Sebab apa? Akan menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri ya, menjelaskan tentang Allah memulakan pada surah Al-Baqarah ini tentang tiga kumpulan manusia sebenarnya yang minta hidayah, ada yang terus tak nak, namanya orang yang kafir itu ya. Selepas diingatkan pun kalau surah Al-Baqarah ini turun ketika Nabi di Madinah, maksudnya paling kurang pun 13 tahun Nabi dah berdakwah, campur lagi 1 tahun 2 tahun, beberapa belas tahun itu tidak cukup untuk memberi inzar, peringatan kepada mereka, maka digelar sebagai orang yang kafir. Orang yang kafir, jadi dia tidak mahu respon langsung kepada hidayah. Kalau kumpulan yang pertama dapat hidayah, dapat cahaya, terima, harap-harapnya kitalah orang-orang tersebut, tuan-tuan yang berada di rumah ataupun di pejabat. Dan juga kumpulan ketiga ni dia macam apa, lampunya tu macam lip-lap Ustaz ya. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey, tetapi akhirnya bila buat okey tak okey jadi tak okey rupanya ya, disebabkan dalam kita berinteraksi dengan hidayah yang kita mohon pada surah Al-Fatihah ini, kita kena jujur dan tersilap mengaku silap ya, seperti Ka'ab bin Malik dalam peristiwa Tabuk ya, tertinggal, lambat, tak pergi, minta maaf, berbanding dengan memberi alasan untuk sesuatu kesilapan yang telah dibuat. Jadi ini secara ringkas kumpulan manusia yang sedang dibina, dan kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan menyambung kembali bagaimana keseluruhan 10 juzuk ini sebagai pengenalan sebelum kita pergi lebih jauh lagi setiap juzuk sebagai ulang kaji kita dalam bulan Sya'ban ini, insya-Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. Begitulah bacaan daripada surah Ali Imran untuk kita sama-sama melihat kepada apakah maksud daripada surah yang ketiga ini. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mentadbir makhluknya. Al-Qayyum. Nazzala 'alaikal kitab, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang terkandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Inilah 3 ayat daripada surah Ali Imran sebagai ulang kaji kita secara ringkas pada hari ini. Kita sudah pun melihat kepada surah Al-Baqarah di mana ia adalah surah yang diturunkan di Madinah.
pada fasa madaniyah, Ali Imran juga adalah fasa madaniyah. Dan kalau kita tertanya-tanya ya, surah Fatihah ini makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Al-Baqarah dan Ali Imran ini adalah surah madaniyah diikuti dengan surah An-Nisa, surah Al-Maidah juga madaniyah. Tetapi lepas itu surah yang ke-6 surah Al-An'am Ustaz ya, surah makkiyah. Jadi susunan surah ini sebenarnya siapa yang tentukan, dan kalau ada rahsia asrar, kalau adalah Ustaz yang boleh kongsikan, kerana kita baru 9 surah dan kita akan terus lagi selepas ini. Silakan. Ya. Alhamdulillah, setelah kita baca Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, susunan surah ini adalah amrun tauqifi, adalah salah satu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita perhatikan, kalau kita nak mentadaburi, selepas Al-Fatihah ada surah Al-Baqarah. Betul. Sepatutnya bagilah yang senang-senang dulu Ustaz kan. Betul. Selepas Al-Fatihah bagilah An-Nas kan, bagilah Al-Falaq. Tapi ada hikmah yang Allah nak sebutkan kepada kita, bahawasanya Al-Fatihah itu adalah ummul kitab atau ummul Quran, iaitu pembukaan dalam semua aspek kehidupan kita. Kemudian surah Al-Baqarah dia panjang sampai 286 ayat. Tetapi ia adalah salah satu, selepas pembukaan itu kita kena ada mengambil keberkatan daripada surah Al-Baqarah. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhsaha barakah. Hendaklah kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang yang beriman, hendaklah kamu membaca surah Al-Baqarah. Sesungguhnya sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah, barakah, ada keberkatan. Berkatan apa? Keberkatan kehidupan kita, keberkatan dalam hati kita, keberkatan dalam suasana kehidupan kita, anak kita, dan semuanya ada keberkatan. Kemudian tarkuha hasrah, meninggalkan surah Al-Baqarah adalah satu penyesalan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, ia adalah salah satu peluang untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan daripada surah Al-Baqarah ini juga, la yastati'u al-batala, tidak mampu ataupun syaitan ataupun jin ataupun sihir tidak mampu masuk kepada orang-orang yang sentiasa melazimi surah Al-Baqarah. Melazimi jadi itu maksudnya baca berkali-kali. Baca berkali-kali. Sekurang-kurangnya 2 ayat yang terakhir Ustaz. 2 ayat yang terakhir. Itu pertanyaan sangat bagus tadi. 2 ayat yang terakhir mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim, man qara'al ayataini min akhiri suratul Baqarah fi lailati kafatahu. Artinya sesiapa yang baca 2 ayat di akhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, pada waktu malam, kafatahu artinya telah mencukupi baginya. Artinya kalau tak mampu nak baca surah lain seperti surah Al-Mulk, Amanar Rasul, kita baca 2 ayat tu, kafata, mencukupi kita. Artinya apa? Nak mengekalkan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tertib surah itu adalah salah satu ilham ataupun panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan setiap surah itu ada hikmah-hikmah yang tertentu. Sehingga akhir daripada surah An-Nas, Ustaz pernah cerita bahawasanya nak menjadi manusia An-Nas tu kena lengkap baca daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas baru jadi manusia. Jadi manusia. Kalau tidak, kalau sampai surah Al-Falaq saja kena goda dengan macam-macam ya. Macam-macam. Jadi tak jadi manusia betul Ustaz ya. Masya-Allah ya. Jadi nak menjadi manusia pun perlukan perlindungan daripada Allah kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 3 kali ya. Maksudnya banyak kali kita perlu mohon pada Allah perlindungan daripada Allah untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Tapi itu surah yang kita akan lewati nantilah Ustaz ya, pada beberapa bulan lagi ke hadapan insya-Allah. Dan Allah panjangkan umur kita. Moga Allah panjangkan umur kita ya. Dan kita sudah melihat surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran di mana dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Ini adalah berkaitan dengan tentang kebenaran Ustaz ya, tentang al-haq, tentang prinsip bahasa sekaranglah ya. Kalau dalam Al-Quran istilahnya al-haq, dalam kaedah sekarang ini prinsip
kebenaran, maka bagaimanakah ingin hidup dengan prinsip yang teguh? Maka inilah surahnya, 200 ayat latihan yang Allah berikan, dan Allah nyatakan Allah lah yang menghidupkan, yang mentadbir, yang memastikan sesuatu itu berdiri ataupun establish, ya, mantap dalam kehidupan. Bukan sekadar cipta untuk hidup saja, tapi untuk makin qayyum, makin teguh dalam kehidupan. Allah beritahu perkara ini kerana punca prinsip, punca kebenaran dalam kita hidup untuk terus bersama Allah ini adalah datang daripada Allah jua. Nazzala alaikal kitab bil haqq. Allah menurunkan kitab ini dengan al-haq. Cuma nak beritahu, nak tanya pada ustaz ya, beza di antara nazzala dengan wa anzala. Ustaz mengajar bahasa Arab ustaz ni kan. Okay. Beza kan, kat situ ada nazzala wa anzala Taurat. Taurat wa anzala, tapi kalau kitab al-Quran ini wa nazzala. Okey. Apa bezanya ustaz? Kalau kita perhatikan dalam pada konsep bahasa Arab, nazzala itu turunnya adalah sekaligus, tetapi selepas itu ada tadarruj. Sedikit-sedikit. Tapi kalau anzala diturunkan secara keseluruhan sekaligus. Okay. Itu perbezaan dengan antara nazzala dengan anzala. Jadi maksudnya al-Quran ini dia turun sekaligus daripada langit atas, daripada sampai ke langit dunia, Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lepas tu diturunkan secara tadarruj, anzalna. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oh, maksudnya yang turun sekaligus daripada langit atas ke langit bawah, kemudian langit bawah kepada nabi baru sedikit demi sedikit ya. Tetapi kalau Taurat, Injil sekaligus. Itu beza dia. Masya-Allah ya. Jadi banyak pelajaran kat situ tu. Banyak Ustaz. Apa pelajaran yang boleh dia ambil nak bersedia untuk Ramadan ni Ustaz? Okey. Salah satu dia, kita baca al-Quran itu penuh dengan tadarruj, artinya tidak terburu-buru. Kadang-kadang kita pergi dekat surau sini, awak dah berapa juzuk tadi kan. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita untuk baca ayat per ayat, fahami juzuk per juzuk, hizib per hizib, rubuk per rubuk. Okey. Jadi kita ada susunan-susunan yang teratur sehingga bacaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey baik. Jadi itu perkara penting yang kita kena maklumi sebagai persediaan Ramadan saya. Ustaz Tirmizi pun nyatakan tadi 10 ayat, mereka berinteraksi, sahabat berinteraksi dan kemudian mengamalkannya. Jadi di antara yang 10 ayat dengan yang nak habis khatam Quran dalam masa satu hari, itu yang paling cepat sekali tu Ustaz kan. Sebenarnya untuk Ramadan nak dapat tips untuk Ramadan nantilah ya, ulang kaji kita ni pun nak menuju ke arah Ramadan. Yang terbaik ni apa Ustaz? Khatam Quran 30 juzuk sekali ke, berkali-kali ke, ataupun tadabbur ke, ataupun apa sebenarnya yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Kalau kita perhatikan, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu pada bulan Ramadan itu, Nabi banyak mengulang bersama dengan Jibril. Jibril artinya Nabi mengkhatamkan Al-Quran. Tapi itu adalah proses di antara Nabi dengan Jibril. Kemudian di antara manusia dan para sahabat itu, ketika mereka baca Al-Quran, sebelum mereka dapat mengamalkan Al-Quran itu, mereka tidak akan pindah kepada bacaan yang lain. Arti apa kita nak simpulkan? Pada bulan Ramadan khususnya, orang kita lah, kita nak berebut nak khatam Al-Quran. Baik, bukan tidak baik, sangat baik. Tetapi kebaikan lebihnya adalah kalau kita baca dan kita fahami maknanya dan kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Baru kita merasakan ada baca, faham, amal. Jadi dengan adanya Al-Quran, konsep kehidupan kita itu dapat teratur dengan baik, disiplin dengan baik sebagaimana susunan-susunan yang disusunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Susunan Al-Quran ini bukan hanya sebagai nak mudah kita saja. Dia ada mukjizat yang tersendiri. Setiap perkataan, setiap baris di dalam Al-Quran ada isyarat kepada hikmah dan mukjizat yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi kena baca Al-Quran tu dengan tenang dan memahami konsep daripada Al-Quran itu sendiri, makhraj, sifat dan tajwidnya. Masya-Allah. Ya, jadi itu yang kita perlu selalu berdoa Ustaz ya. Sebenarnya kita dapat baca yang terbaik dan juga memahami dengan cara terbaik yang Allah berikan, dan juga amal yang terbaik ya, lebih baik daripada masa ke semasa. Ahsanu amala ya, kita nak baiki, dan itu sebabnya bercakap tentang doa, salah satu doa penting dalam surah Ali Imran pada halaman 50 ialah doa yang dirakamkan pada ayat 8 dan ayat ke-9
Jom kita baca sama-sama ayat 8 ke 9 ini. Apatah lagi kita bercakap tentang kita nak hidayah Allah ini kekal, ya, dan tidak kita dipalingkan. Dah rajin baca Quran, ya, lepas tu dipesongkan. Nanti nak tanyalah pada ustaz kan apa maksud tuzi' pada ayat ke-8 ini, agar kita jelas dalam hidup kita nakkan yang terbaik, tapi kita dalam masa yang sama ada cabaran-cabaran yang melanda, kita tak nak ia memisungkan kita daripada kebenaran. Ayat ke-8 9 daripada halaman 50 surah Ali Imran bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat 8 ke 9. Ayat 8, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Dua ayat yang bermula dengan Rabbana, ya. Nak bertanya dengan Ustaz Safri, sebenarnya dalam ayat ini pertama tu nampak jelas, minta janganlah pesongkan, ya, berilah kepada kami rahmat daripada sisimu. Tapi ayat yang kedua itu dia tu doa ke tak doa, pasal lebih kepada innaka jami'un nas li yaumil la raiba fih, kan, engkau mengumpulkan manusia, jangan engkau tidak, sesungguhnya Allah tidak yukhliful mi'ad. Jadi isinya tu macam tak berapa minta, kan, tapi doa ke tak doa? Sila Ustaz. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana, itu yang pertama. Ya Tuhan kami, jangan Kau pesongkan hati kami. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita doa ini, bila Allah mengajarkan doa ini kepada kita, berarti ini doa ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati ini adalah yang memiliki hati ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memohon kepada Allah agar tidak dipesongkan. Sebab apa kita memohon kepada Allah untuk tidak dipesongkan? Allah akan bagi kita hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita keimanan, hudan lil muttaqin. Kemudian Allah juga memberikan hidayah kepada kita agar kita sentiasa beribadah kepada Allah. Jadi semua itu adalah hidayah, anugerah yang Allah berikan. Itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya Nabi ajarkan kita, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Itu adalah salah satu dia. Kemudian yang kedua, juga Allah sebutkan ini, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Ini adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tidak ada yang mampu untuk mengumpulkan manusia di akhirat nanti melainkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tergolong orang-orang yang dikumpulkan pada hari itu. Dikumpulkan, tetapi kita memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah tidak akan mungkir janji. Allah akan mengumpulkan manusia. Harap-harap kita itu dapat berkumpul pada hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dapat dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diberikan hidayah oleh Allah dengan kasih sayang Dia, bahawa hati mereka tidak
terpesong kepada benda-benda yang lain. Terutama nauzubillah kita terpesong untuk menjadi seorang yang munafik, nauzubillah. Okay. Jadi itu adalah isi daripada ayat 8 9 itu. Ayat 9 itu sebagai satu lataif Ustaz ya, cara berdoa, tak minta tapi dia anak lah kan. Anak cakap pada abah, hari ni abah ni baiklah kan, handsome hari ni kan. Okey, sebenarnya dah puji kat situ saja pun sebenarnya ayah boleh bagi macam-macam kan, berbanding dengan anak minta hanya satu burger saja, rupanya ayah nak bagi okey ayah belanja 1 tahun contoh kan, disebabkan oleh si anak itu bersantun dengan si ayah. Apatah lagi walillahil masalul a'la, kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dinyatakan Allah tak mungkin janji Ustaz ya. Maksudnya bila dah minta itu yang kita nak kan, tetapi bila kita dapat apa yang Allah beri sudah tentu lebih baik daripada apa yang kita perlukan. Ini prinsip penting dalam kehidupan. Prinsip iaitu mengutamakan Allah, mengutamakan pandangan Allah, kerana Allah lebih mengetahui berbanding dengan kita Ustaz ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ini adalah sedikit daripada pengenalan dan sedikit Ustaz ya, bercakap tentang juzuk. Kita ada 10 juzuk kita dah belajar ya, ada 30 juzuk, katanya ada hizib, ada rubuk. Ada rubuk. Perkataan ni jarang-jarang dengar, tapi boleh tak Ustaz beritahu apa maksudnya dan siapa yang menyusun juzuk, hizib dan juga rubuk ini sini? Bercakap tentang juzuk yang kita tengok, juzuk daripada Al-Baqarah, lepas tu saya kulus sufaha, lepas tu tilka rusul kat sana, lepas tu al-muhsanatu minan wal muhsanatu minan nisa. Jadi itu semua adalah kebaikan yang diijtihadkan oleh para ulama. Dia tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dibuat oleh para sahabat. Ia adalah ijtihad. Dia bermula daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang wafat pada tahun 110 Hijrah, ada juga mengatakan tahun 95 Hijrah. Pada mulanya pada waktu itulah Hajjaj bin Yusuf yang meletakkan ada 30 juzuk. Dalam 30 juzuk itu ada 2 hizib dan 30 juzuk itu ada 8 rubuk. Jadi kalau 30 juzuk, kalau hizib 60, kalau rubuk dia 240. Jadi 240. Jadi itu semua adalah memudahkan bagi mereka. Cuma ketika para sahabat bertanya seperti Aus mengatakan bahwasanya sa'altu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhazzibuna al-Quran. Bagaimana kamu semua membahagikan Al-Quran? Mereka membahagikan Al-Quran al-fardiyah, artinya secara ganjil. Tiga surah, iaitu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Selepas itu ada 5 surah. Kita dah khumus dah sekarang Ustaz. 5 khumus dah. Iaitu daripada surah surah Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal dengan At-Taubah. Kena khumus 5. Ada 3, ada 5, ada 7, ada 9, ada 13 sehingga sampai surah Qaf. Mereka bahagi bentuk hizib mereka oleh para sahabat, bukan dalam bentuk juzuk yang sebagaimana kita tengok dalam Al-Quran kita lah. Mereka bagi sampai surah Qaf ila surah Nas, habis surah An-Nas. Jadi juzuk, hizib dan arba' tadi itu tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak berlaku zaman sahabat, tetapi berlaku zaman Hajjaj bin Yusuf. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri ya, menyampaikan tentang asal usul juz dan hizib itu untuk memudahkan pembacaan kita, dan kita nak belajar lagi dengan Ustaz Safri, tetapi disebabkan oleh kita masa yang terhad ini kita belajar sekejap saja Ustaz ya. Kena ajak lagi Ustaz untuk ulang kaji ini. Ulumul Quran adalah perkara yang menyebabkan kita lebih lagi mencintai, mendekati kepada Al-Quran. Kita mohon pada Allah Subhanahu taala agar Allah timbulkan habbah kan, menimbulkan kecintaan keimanan ini, dan kita dijauhkan daripada kekufuran dan juga maksiat. Kita berdoa dipimpin Ustaz Safri. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
di hadapan kebesaran-Mu ya Allah, keagungan-Mu ya Allah, kemuliaan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh umat Islam ya Allah. Berikanlah kekuatan kami ya Allah agar kami dapat meneruskan membaca Al-Quran dengan penuh tenang dan tawaduk kepadamu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kekalkanlah hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah kepada kami ya Allah. Kami ingin mati bersama hidayah-Mu ya Allah, sehingga kalam kami yang terakhir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami ya Allah. Kuatkanlah ketakwaan kami ya Allah, agar kami menjadi seorang insan yang bertakwa, seorang insan yang beriman kepadamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah berkati kepada usaha kita semua membaca Al-Quran dan Allah mudahkan urusan kita. Inilah yang kita akan ulang kaji dari halaman ke halaman atau juz ke juz pada hari-hari yang mendatang. Kita ingin sebarkan kepada semua dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform tuan-tuan untuk terus memberitahu kepada ramai kita ada program Quran, program cahaya daripada Quran yang akan memberi manfaat banyak. Tuan-tuan boleh menyumbang dan sebarkan program My Quran Time dan juga program-program lain yang dihasilkan daripada sumbangan tuan-tuan dalam tabung ini, insya-Allah. Kita bertemu kembali dalam jam 5 petang, 10 malam, 6 pagi, sesi ulang kaji khas bersama tuan-tuan sekalian. My Quran Time dibawakan oleh Mofas untuk terus kita baca, faham, amal, insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time.